bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Muhyiddin cakap PAS adalah parti ajaran sesat, penunggang agama, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar bersama ucapan padu daripada YB Faiz Fazil Nor yang memang terbaik ya, membalun dan juga memberikan pencerahan yang terbaik. Siapakah sebenar pemimpin-pemimpin PAS yang ada hari ini, sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu, sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita dengar dan tonton bersama ya ucapan terbaik daripada YB Faiz Fazil, sahabat-sahabat semua. Sama-sama dengan kita, almarhum bapaknya semua orang kenal. Semua orang kenal almarhum bapaknya, Fazil Ustaz Fazil Nor. Jadi kita mempersilakan anak kepada almarhum Ustaz Fazil Nor, iaitu YB Faiz Fazil, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat majlis naikkan Presiden Parti Amanah Negara Dr. Muhammad Sabu, naik Presiden Parti Amanah Negara Datuk Mahfuz Omar, Pengerusi DAP dari Kedah Dr. Muhammad Tan Kau Yau, Ketua Pemuda UMNO bahagian Pok Senar Surah Farhan tadi, Kerakan Partai Harapan pada Parti Keadilan Amanah DAP, rakan daripada Kerajaan Perpaduan, pimpinan UMNO, semua tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Dan Syahau, Waalaikum. Kita hari ini tak lama lagi akan berhadapan dengan PRN raya kecil di 6 negeri, dan menjadi satu tanggungjawab besar kepada kita semua di 6 negeri ini untuk memastikan kerajaan perpaduan yang kita bina di peringkat persekutuan, di peringkat pusat, dapat kita terjemahkan juga di peringkat negeri. Kita bercakap tentang membentuk kerajaan, untuk kita memilih parti yang mampu untuk memerintah dengan baik, parti yang boleh mengukuhkan sebuah kerajaan supaya kerajaan itu stabil dan tidak goyang. Apabila kerajaan itu stabil, barulah ekonomi sebuah negeri itu akan berjalan dengan baik dan rakyat akan mendapat faedahnya. Dan kita nak lawan hari ini adalah Perikatan Nasional, Parti Katak, yang diketuai oleh Bersatu dan juga PAS. PAS ni tuan-tuan, dia kawan dengan siapa pun, semua lari. Dengan DAP dia pernah berkawan, dia tinggalkan DAP. Kami daripada PAS lagilah, awal lagi dibuang. Kawan dengan UMNO, UMNO pun tinggalkan mereka. Berkawan dengan Keadilan, Keadilan pun tinggalkan PAS. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan PAS ini parti yang tak boleh berkawan dengan orang, sebab dia menggunakan agama untuk kepentingan politik dia. Banyak fatwa-fatwa politik yang dia buat selama ini ditelan balik. Dulu dikafirkan UMNO, UMNO kafir, sampai kita ni takutlah tengok UMNO. Nak beli daging orang UMNO pun tak boleh, nak pergi keduri orang UMNO pun tak boleh. Semayang tu kena identify dulu, imam tu UMNO ke PAS. Itu yang diajar oleh PAS belum ini. Tapi bukan zaman ayah saya lah. Itu kena bezakan. Tapi apabila dia nak kawan dengan UMNO demi kuasa, dia puji pula UMNO. Dia kata UMNO, kawan dengan UMNO satu rahmat daripada Allah, satu anugerah daripada Allah. Dia gunakan Islam lagi. Semalam ada seorang syekh besar dia, dalam ucapan dia mengatakan
yang kita nak lawan ni musuh Allah. Orang kata siapa yang lawan dengan PAS, itu musuh Allah. Ini satu fahaman takfiri yang cukup bahaya kepada pemikiran rakyat Malaysia. Pada orang Melayu, pada orang Islam, kepada orang muda. Kita nak mengajar Islam. Kita nak bawa Islam yang betul, yang boleh terima oleh bukan saja orang Islam, orang Melayu, tapi juga orang bukan Islam. Sebab itu apabila Nabi diutuskan ke bumi ini sebagai putra Allah, Allah bawa mesej rahmat, mesej kasih sayang, mesej baik, mesej politik supaya Islam ini letaknya di tempat yang tertinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tempat yang tertinggi, tidak lebih tinggi daripada badannya. Bagaimana letakkan Islam tempat yang tinggi? Ucapan kita itu mengapi-apikan masyarakat. Kalau ucapan PAS itu cuba melaga-lagakan kaum Islam yang bukan Islam. Dan ucapannya itu mengangkat PAS sahaja parti yang berjuang Islam, mengangkat PAS itu sebagai agama. Ini semua fahaman songsang yang harus kita tolak dalam PRN ini. Sebab itu PRN ini penting untuk orang Melayu, orang Islam bagi mesej kepada PAS bahawa Islam ini milik semua rakyat Malaysia yang beragama Islam dalam negara ini dan bukan milik PAS sahaja. Boleh tak boleh? Dia menuju PRN ini di Kedah khasnya. Saya diimport khas daripada Pulau Pinang. Setelah dieksport khas ke Pulau Pinang daripada Kedah. Saat saya pergi Kedah, saat main Pulau Pinang, saya pun naik pening. Oh, mak sabu. Tapi tak apa, saya kekal di Pulau Pinang untuk pastikan Pulau Pinang tak dirampas pula oleh Sanusi. Sanusi ini tiap-tiap kali ceramah dia cakap bohong. Kononnya Pulau Pinang itu milik Kedah. Dia bohong rakyat Kedah, dia bohong semua rakyat Malaysia dengan memutarbelikkan sejarah. Kita semua yang ada di dalam pokok senar ini, semua kita belajar sejarah. Tidak ada siapa yang menafikan Pulau Pinang itu asal daripada Kedah. Itu sejarah yang memang telah maktub. Sejarah yang tidak boleh diubah. Tapi kita menentukan kedaulatan sesebuah negeri, kita perlu membaca undang-undang, bukan membaca sejarah. Kalau kita nak baca sejarah Kedah itu juga panjang. Sejarah Malaya, Malaysia juga panjang. Pernah diperintah oleh Siam, pernah dijajah oleh Siam, pernah dijajah oleh Inggeris, Belanda, Portugis dan sebagainya. Dengan kita nak mengungkap balik sejarah yang boleh mengubah kedaulatan negara ini ataupun negeri ini, dan kita perlu perjuangkan, pertahankanlah kedaulatan negeri yang telah termaktub dalam perlembagaan. Bila kita membentuk kerajaan Malaysia atau membentuk negara Malaysia tahun 57, ditandatangani satu perjanjian Persekutuan Malaya 1957. Ditandatangani oleh semua raja-raja Melayu. Dan antara negeri yang diiktiraf dalam perjanjian itu adalah Pulau Pinang. Bermaksud apabila nak bentuk kerajaan Tanah Melayu ketika itu pada 1957, ketika nak mencapai kemerdekaan, selain Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak, ada sebuah lagi negeri yang diiktiraf sebagai salah sebuah negeri dalam pesawat Tanah Melayu, iaitu negeri Pulau Pinang. Itu juga sejarah yang tidak boleh diubah. Kemerdekaan kita 1997, perjanjian Tanah Melayu 1997 juga adalah sejarah. Dan kita juga tahu dalam mana-mana prinsip, sama ada prinsip undang-undang, prinsip sosiopolitik, perkara yang kemudian itu mengatasi yang sebelumnya dijajah oleh Portugis. Adakah kita milik Portugis? Tidak. Sebab selepas Portugis jajah kita, Belanda pula jajah kita. Dan kemudiannya Inggeris. Dan kita merdeka selepas itu. Adakah sekarang kita milik Inggeris? Adakah kita milik Belanda? Adakah kita milik Portugis?
Adakah kita milik kerajaan Majapahit? Adakah kita milik kerajaan Siam? Tidak. Setelah kita merdeka, kita adalah negara yang berdaulat. Begitu juga Pulau Pinang. Setelah kita merdeka, diiktiraf Pulau Pinang sebagai salah sebuah negeri dalam kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, maka Pulau Pinang adalah negeri yang berdaulat. Jadi saya harap rakyat di Pokok Senar, di Kedah ini tidak ditipu lagi oleh Sanusi Muhammad Noor. Cakapnya itu bunyinya deras, tapi isinya tidak ada yang benar. Macam kita main lato-lato. Main lato-lato, tuan-tuan tahu tak? Budak-budak duk main lato-lato, main beli dekat pasar malam. Belaga 2 biji itu. Bunyi kuat, tapi tak ada isi, tak ada faedah. Begitulah kita boleh tafsirkan saudara Sanusi. Cakapnya deras, bunyinya kuat, tapi isinya tidak ada manfaat untuk rakyat Kedah. Untuk apa beliau nak perjuangkan lagi tentang sejarah itu? Sebab kita tidak nafikan sejarah itu. Sejarah asal pula tidak kita nafikan. Tapi sejarah juga menunjukkan selepas itu Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang berdaulat. Untuk apa? Sebab apa Sanusi bawa sejarah itu? Sebab dia nak menjadi hero orang Kedah. Dia nak bermain dengan sentimen. Pergi ke Selangor, ucapannya dia hasut rakyat Selangor untuk memilih MB daripada Selangor. Ini pemikiran sempit yang ada dalam Perikatan Nasional. Pemikiran yang hanya bermain dengan sentimen, tidak cukupkan sentimen agama, tidak cukupkan sentimen kaum, mereka bermain dengan sentimen kenegerian. Kita sebagai rakyat Kedah, saya rasa dan saya pasti kita perlu lebih matang untuk kehadapan. Apa yang kita nakkan sebut awal tadi adalah sebuah kerajaan yang stabil, yang kukuh untuk kita bina pembangunan yang pesat di negeri ini. Beliau bercakap tentang Greater Kedah. Macam mana anda nak capai Greater Kedah kalau projek-projek yang dia umum itu satu pun tak jalan sampai sekarang. Satu pun tak siap sampai sekarang. Don't you ever speak about the Greater Kedah if you fail to deliver any of the project you have announced? Macam mana? Macam-macam projek dia umum. Dia paling marah ke Pulau Pinang, jadikan Pulau Pinang itu mangsa, bandingkan 2 airport. Kalau KSP tak dapat dilaksanakan. Kita kalau jadi menteri besar sebuah negeri, nak umum sebuah projek itu, mesti ada satu kajian feasibility study. Kaji dulu keboleh laksanaannya. And then kita kaji pula kemampuan kewangannya. Kalau tak mampu sebuah negeri nak membina sebuah airport yang besar, kita berjumpa dengan kerajaan persekutuan. Macam mana, ada bajet tak untuk kerajaan negeri Kedah laksanakan projek ini? Kalau dah semua itu dah siap, kajian pelaksanaan pun dah siap, kajian kewangan pun dah siap, baru boleh umum. Ini umum dulu. Bini tak bersalin lagi, duk hingat dah kata, aku dah dapat anak lah. Tunggu bini mengandung dulu baru boleh umum. Tak lama lagi kau jadi ayah. Ini baru kahwin 2-3 hari dah umum jadi ayah. Bini tak mengandung lagi. Ini bukan satu cara pemerintahan, tuan-tuan. Sebab itu apabila saya melihat perangai Sanusi ini, tak lebih daripada dia nak membangkitkan semangat kenegerian untuk mendapat sokongan rakyat Kedah dan menjadikan Pulau Pinang sebagai mangsa, sebab dia dengki dengan Pulau Pinang. Jangan menganggap Pulau Pinang itu negeri Cina, dah. Kita meminta sebuah kerajaan, kita minta secara kolektif. Sebab itulah kerajaan di persekutuan hari ini kita sebut kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri Datuk Seri Zaid Hamidi, Menteri Pertanian Datuk Seri Muhammad Samu, Menteri Pertahanan Tok Mat, Menteri KDN Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Semua inilah kolektif government. Sama juga di Pulau Pinang, walaupun ketua menterinya DAP, tetapi exco-nya
dibantu oleh wakil-wakil keadilan dan juga orang Melayu dan juga orang India. Tidak boleh kita melihat kepada ini sebuah kerajaan Cina. Walaupun begitu, nak anggap kerajaan Cina ke, kerajaan DAP ke, tapi saya lihat Sanusi ni dia dengki, dia cemburu dengan pembangunan pesat di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ramai orang Melayu dibantu. Banyak projek rumah percuma. Kalau yang miskin, ada tanah, kita bina rumah percuma. Sepanjang saya jadi adun di Batang Pasiak 5 tahun ini, saya dah bina rumah percuma bernilai 70,000 kepada 10 orang Melayu di Batang Pasiak. Yang mendapat faedah orang Melayu, bukan orang Cina. Dan banyak lagi manfaat pada orang Melayu di sana. Setiap tahun suri rumah akan dapat 100,500. Dipanggil ibu emas. Beranak, jaga anak, duduk rumah, dapat duit allowance setiap tahun. Di Kedah ada tak? Di Kedah tak ada. Warga emas dapat RM100 setahun. Lepas pencen umur 60, dapat lagi 100 setahun. Mati, kalau meninggal, dapat bantuan RM1,000 duit khairat. Kerajaan negeri bagi. Itu apa kata kerajaan DAP. Tapi hak orang Melayu, hak orang Islam dijaga dengan baik. Sebab itu Sanusi dengki. Sebab raya baru ni dia tak mampu nak bagi bantuan. Kena tangguh. Tangguh selepas raya. Orang nak pakai duit ni sebelum raya, bukan selepas raya. Itu tak tahulah begong punya menteri besar apa ada lah ni. Jadi ini tidak ada cara lain, kita kena ubah di Kedah. InsyaAllah kerajaan pusat ini akan kekal 5 tahun. Jangan termakan dengan propaganda kononnya selepas PRN ini kerajaan pusat akan bertukar. Anwar akan jatuh, tidak. InsyaAllah tidak akan berlaku perubahan sebab kerajaan perpaduan ini kerajaan yang dibentuk oleh Sri Paduka Baginda Tuan Agong sendiri. Titah Baginda sendiri yang mahukan kerajaan perpaduan. Titah Baginda sendiri yang mahukan gabungan kerajaan Pakatan Harapan dan juga UMNO Barisan Nasional. Mana mungkin Agong yang melantik Perdana Menteri menukar Perdana Menteri itu. Dan dengan sokongan di Sabah dan di Sarawak, insya-Allah kerajaan pusat akan kekal. Dan untuk memastikan pembangunan yang lebih pesat di Kedah, kita kena pilih kerajaan yang sama supaya segala peruntukan, segala bantuan kewangan, segala agenda pertumbuhan ekonomi, agenda pembangunan dapat kita teruskan dan sama, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan semua dapat bekerja keras. Pada orang muda, fikirkan masa depan kamu. Kita telah diperintah oleh PN selama 3 tahun. Kita tahu mereka gagal. Mereka gagal selesaikan banyak masalah rakyat ketika 3 tahun itu. Dan kita bangun untuk pastikan PRN ini, Pakatan Nasional, tumbang di negeri Kedah. Boleh tak boleh? Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu ucapan yang berapi ya diberikan oleh YB Faiz ya. YB Faiz memang terbaik sahabat-sahabat semua. Apa yang dikatakan, penerangan, pencerahan, kegagalan Menteri Besar Kedah sahabat-sahabat semua. Jadi amatlah perlu untuk rakyat melihat ya kepada pemimpin yang mampu untuk memberikan perubahan kepada Kedah. Ya, inilah masanya rakyat Kelantan untuk menumbangkan ataupun menukar ya menteri besar yang hanya tahu untuk bercakap kosong tetapi tidak pernah melakukan apa-apa perubahan di negeri Kedah. Masalah air tidak dapat diselesaikan. Janjinya hari ini, tapi hari ini ya
Dewan Undangan Negeri Kedah sudah pun dibubarkan. Janjinya tinggal janji manis, sahabat-sahabat semua. Itu dia, itu pandangan saya. Terima kasih. Jadi sahabat semua, sekiranya anda juga mau memberikan sebarang pandangan, pendapat, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit lebay-lebay apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.